Sains Komputer Tingkatan 4. Perbezaan antara fungsi, function, dan prosedur, procedure pada subatur cara. Terdapat dua jenis subatur cara, iaitu prosedur dan fungsi. Kali ini kita akan mempelajari tentang aspek perbandingan antara prosedur dan fungsi. Kali ini kita akan melihat kepada 5 aspek perbandingan, iaitu pertama, persamaan, kedua, sinteks definisi, ketiga, contoh definisi, keempat, sinteks panggilan, dan kelima, contoh panggilan. Seterusnya, mari kita lihat aspek perbandingan yang pertama, yaitu persamaan. Dari segi persamaan, kedua-dua subatur cara mengembalikan kawalan. Namun begitu, subatur cara prosedur tidak mengembalikan data, manakala subatur cara fungsi mengembalikan data. Selain itu juga, jenis data pulangan bagi subatur cara prosedur adalah dalam sinteks void, manakala jenis data pulangan bagi subatur cara fungsi adalah dalam sinteks integer, double, char, string, tata susunan atau objek Java. Akhir sekali, bagi subatur cara prosedur, badan diakhiri dengan pernyataan written, manakala bagi subatur cara fungsi pula, badan diakhiri dengan pernyataan written diikuti data yang digunakan. Aspek perbandingan kedua ialah sinteks definisi. Bagi subatur cara prosedur, penulisan adalah seperti static void, kemudian nama prosedur, jenis data, dan nama parameter. Manakala subatur cara fungsi ialah static jenis data, nama fungsi, jenis data, dan akhir sekali nama parameter. Aspek perbandingan ketiga ialah contoh definisi. Mari kita lihat perbezaan antara kedua-dua subatur cara. Perbezaan pertama ialah di baris pertama kedua-dua atur cara. Bagi subatur cara prosedur, penggunaan void menunjukkan bahawa subatur cara ini tidak akan mengembalikan data, manakala penggunaan integer pada subatur cara fungsi menunjukkan bahawa subatur cara ini akan memulangkan data jenis integer. Perbezaan kedua adalah di bahagian badan subatur cara. Bahagian badan subatur cara prosedur tidak diakhiri dengan pernyataan written, manakala dalam badan subatur cara fungsi diakhiri dengan pernyataan written diikuti data yang dipulangkan. Aspek perbandingan seterusnya ialah sinteks panggilan. Bagi subatur cara prosedur, sinteks panggilan ialah nama prosedur, jenis data, diikuti nama parameter. Manakala bagi subatur cara fungsi ialah jenis data pemboleh ubah. Pemboleh ubah sama dengan nama fungsi, jenis data, dan nama parameter. Aspek perbandingan yang terakhir ialah contoh panggilan. Berikut merupakan contoh bagi panggilan subatur cara prosedur dan subatur cara fungsi. Bagi subatur cara prosedur, penulisan adalah cari jumlah yang merujuk kepada nama prosedur dan seterusnya parameter. Manakala bagi subatur cara fungsi ialah jenis data, integer, nama pemboleh ubah, iaitu jumlah, seterusnya nama fungsi, cari jumlah, kemudian parameter. Secara umumnya,
Sinteks fungsi adalah serupa dengan sinteks prosedur. Badan fungsi adalah seperti prosedur, kecuali di baris akhirnya, kerana terdapat pernyataan written untuk memulangkan data. Selain itu, data boleh dipulangkan sebagai hasil ungkapan, nilai dalam pemboleh ubah, nilai pemalar ataupun nilai data itu sendiri. Bilakah prosedur atau fungsi menjadi pilihan? Berikut merupakan beberapa petunjuk yang boleh digunakan untuk memilih separuh fungsi. Pertama, data yang telah diproses perlu disimpan dalam badan pemanggil. Kedua, data yang telah diproses akan digunakan lagi oleh pemanggil. Data tersebut mungkin digunakan oleh subatur cara main atau subatur cara yang lain. Ketiga, subatur cara digunakan untuk meminta input. Dan akhir sekali, subatur cara tidak memaparkan hasil atau menyimpan hasil di mana-mana. Berikut merupakan contoh penggunaan fungsi. Seperti yang kita lihat, data yang telah diproses perlu disimpan dalam badan pemanggil. Kemudian, data yang telah diproses akan digunakan lagi oleh pemanggil. Kemudian, data tersebut mungkin digunakan oleh subatur cara main atau subatur cara yang lain. Kemudian, subatur cara juga digunakan untuk meminta input. Kemudian, subatur cara tidak memaparkan hasil atau menyimpan hasil di mana-mana. Bilakah prosedur menjadi pilihan dalam subatur cara? Berikut merupakan dua petunjuk bagi penggunaan prosedur. Pertama, subatur cara digunakan untuk membuat paparan sahaja, seperti mesej kepada pengguna. Kedua, hasil proses digunakan dalam subatur cara sekali sahaja dan tidak diperlukan lagi. Berikut menunjukkan contoh penggunaan prosedur. Seperti yang kita lihat, subatur cara tersebut digunakan untuk membuat paparan sahaja. Kemudian, hasil proses digunakan dalam subatur cara sekali sahaja dan tidak diperlukan lagi. Seterusnya, mari kita lihat panggilan fungsi cara yang betul dan panggilan fungsi cara yang salah. Dalam jadual di bawah, fungsi minta nombor ialah memulangkan integer. Mari kita kaji kod definisi fungsi minta nombor. Static integer minta nombor return 100. Integer tersebut perlu disambut dengan mengumpukan kepada pemboleh ubah integer. Berdasarkan contoh dalam jadual, X digunakan sebagai pemboleh ubah untuk menyimpan nilai yang dipulangkan. Seterusnya, mari kita lihat satu contoh. Tulis satu atur cara perisian komputer yang menggunakan subatur cara fungsi getNama untuk meminta nama pengguna. Nama tersebut tidak akan dipaparkan dalam fungsi. Sebaliknya, nilai itu akan dipulangkan kepada prosedur main untuk dipaparkan. Berikut merupakan sampel output bagi subatur cara tersebut. Berikut merupakan penyelesaian bagi masalah di atas. Untuk menghasilkan jawapan, hasilkan projek dengan nama projek perisian komputer. Gunakan nama package perisian saya. Gunakan nama kelas sebagai myClass. Dalam myClass, masukkan kod tersebut.
Perhatikan bahawa pengisytiharan get nama mesti mempunyai jenis data pulangan string. Badan get nama mempunyai pernyataan return scanner.nextLine yang memulangkan string. Dalam main, nilai yang dipulangkan diumpuk kepada pemboleh ubah string X. Penyataan umpukan adalah X sama dengan get nama. Seterusnya, kita akan lihat contoh fungsi-fungsi utility dalam Java. Yang pertama, sinteks math square root double n. Bagi sinteks ini, memulangkan hasil puncak kuasa 2 untuk nilai n. Seterusnya, math.flow double n. Memulangkan integer paling dekat tetapi kurang atau sama nilai dengan nilai n. Seterusnya, math.round double n. Memulangkan nombor n setelah dibulatkan kepada integer terdekat. Seterusnya, math.max double m double n. Memulangkan nombor yang lebih besar antara m dan n. Akhir sekali, math.min double m double n. Memulangkan nombor yang lebih kecil antara m dan n. Seterusnya, mari kita lihat salah satu contoh penggunaan fungsi-fungsi utility dalam Java. Tulis satu atur cara yang menerima dua integer dan tentukan nombor integer yang lebih besar menggunakan fungsi maths.max mn. Berikut merupakan contoh output bagi atur cara tersebut. Berikut merupakan penyelesaian bagi masalah tersebut. Dalam contoh ini, pemboleh ubah nom1 dan nom2 digunakan sebagai parameter dalam maths.max nom1, nom2. Fungsi built-in Java ini akan memulangkan nombor yang lebih besar antara dua pilihan ini. Nombor yang dipulangkan akan dipaparkan terus dalam pernyataan system.out.println.